Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini anda semua bersama saya, Muhammad Khairi Aizuddin Bihamsar, ataupun lebih mesra dikenali sebagai Mr. Khairi. Saya merupakan Ketua Jabatan Cyto Security Academy. Saya harap hari ini kita dalam sesi soal jawab hari ini kita dapat merungkai soalan-soalan yang mungkin ingin diajukan oleh adik-adik kat luar sana ataupun para ibu bapa yang berminat untuk menghantar anak-anak mereka ataupun adik-adik yang berminat untuk menyambung pengajian di Cyto University College. Jangan risau, hari ini kita buka kaunter pertanyaan. Jadi segala persoalan, kalau ada sebarang soalan, bolehlah ajukan kepada saya dalam sesi ini dan mungkin insya-Allah saya akan cuba untuk menjawab segala persoalan dengan memberikan jawapan yang insya-Allah jelas dan mudah untuk difahami. Jadi siapa-siapa yang ada soalan, kita tunggu. Siapa-siapa yang ada soalan mungkin boleh ajukan soalan kepada saya sementara sesi ini sedang berlangsung. Soalan pertama berkaitan dengan syarat minimum kelayakan untuk menyambung pengajian di Saito. Okey, untuk adik-adik di luar sana yang berminat nak menyambung pengajian di Saito University College, terutamanya di Saito Security Academy, apa yang adik-adik perlu tahu adalah syarat minimum kelayakan bergantung kepada program pengajian yang adik-adik nak sambung. Sekiranya adik-adik berminat nak menyambung program asasi, contohnya sekarang kita mempunyai satu asasi, Science Police di bawah Cyto Security Academy. Jadi sekiranya adik-adik berminat untuk menyambung asasi Science Police ini, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Foundation in Police Science, adik-adik perlu mendapat sekurang-kurangnya 5 kredit dalam keputusan SPM yang baru-baru ni lah. Ataupun ada yang masih lagi belum menyambungkan pengajian, tetapi keputusan SPM adik-adik sekurang-kurangnya mendapat minimum 5 kredit. Minimum 5 kredit ni termasukkan dalam kalau adik-adik ada ambil 5-6 subjek ataupun 9 subjek, ada 5 C kat situ, 5 kredit, maka adik-adik bolehlah memohon untuk menyambung pengajian di Cyto University College untuk menyambung asasi Science Police. Kalau adik-adik berminat untuk menyambung, let's say kita cakap kat sini adik-adik berminat untuk menyambung pengajian dalam diploma, ke peringkat diploma, maka untuk menyambung pengajian di peringkat diploma, sekurang-kurangnya minimum kredit yang adik-adik perlu dapat adalah 3 kredit. Jadi 3 kredit dengan syarat lulus bahasa Melayu dan sejarah juga. Jadi let's say lah kalau bahasa Melayu tu dah C, kalau sejarah pun dah C, tinggal lagi 1 kredit saja, lagi 1 subjek saja yang ada C itu, maka adik-adik boleh menyambung pengajian dekat peringkat diploma, tak ada masalah. Okey, boleh memohon kepada pihak saya itu untuk menyambung pengajian di sinilah. Kita ada 2 diploma, diploma pentadbiran penguatkuasaan undang-undang dan juga diploma pengurusan keselamatan. Bagi mereka yang baru habis matrik, baru habis STPM, baru habis diploma, merancang untuk menyambung pengajian dalam peringkat ijazah sarjana muda, kita ada satu program ijazah sarjana muda penguatkuasaan undang-undang, penyiasatan. Jadi bagi adik-adik ataupun ibu bapa di luar sana yang ingin menghantar anak-anak mereka yang mungkin berminat dalam program ini, dalam bidang ini, terutamanya dalam bidang penguatkuasaan undang-undang, boleh menyambung pengajian dalam peringkat sarjana ijazah muda dengan mendapat menggunakan keputusan diploma tadi, sekurang-kurangnya lulus diploma ataupun tamat pengajian diploma dengan sekurang-kurangnya CGPA 2.0. Sama juga dengan foundation tadi, asasi. Kalau dah lepas asasi lulus, nak sambungkan peringkat pengajian dekat ijazah sarjana muda, nak sambung ijazah sarjana muda dekat Saito ni, sama juga tamat. Okey, dengan syarat ni. Keistimewaannya adalah untuk sambung ijazah sarjana muda dekat dekat Saito Security Academy ni, untuk ijazah sarjana muda penguatkuasaan undang-undang tidak memerlukan adik-adik untuk ambil MUAT. Jadi kalau so far adik-adik ni tak sempat lagi nak ambil MUAT ataupun tiada MUAT, jangan risau, adik-adik boleh
terus saja daftar ke Saito untuk sambung pengajian adik-adik semua dalam program ijazah sarjana muda penguatkuasaan undang-undang. Okey, saya nampak ada yang bertanya tentang soalan seterusnya. Soalan berkaitan dengan kalau adik-adik tak dapat, maksudnya kelayakan requirement itu, syarat kelayakan masuk itu tak menepati. Maksudnya adik-adik tak dapat 3 kredit, adik-adik tak cukup kredit. So apa yang adik-adik boleh buat kat luar sana? Nasihat saya mudah untuk bagi mereka yang lepasan SPM tidak cukup kredit, jangan rasa sedih, jangan rasa this is the end of the world. Adik-adik tak perlu rasa down sebab setiap orang insya-Allah ada peluang untuk menyambung pengajian mereka. Jadi untuk adik-adik yang tidak mungkin adik-adik punya result tidak, orang kata kurang memuaskan, tak dapat 3 kredit. So macam mana adik-adik nak sambung belajar? Nasihat saya senang. Adik-adik boleh dinasihatkan untuk sebelum ni kita ada paper Julai kan. Maksudnya adik-adik boleh buat SPM, receipt paper Julai. Tapi masalahnya sekarang ni MCO kita tak tahu macam mana. Apa-apa pun adik-adik boleh rujuk kepada pihak sekolah ataupun pihak pejabat pendidikan, penjabat pendidikan daerah yang mana dorang boleh assist adik-adik untuk ni. So nasihat saya mudah, adik-adik improve dulu adik-adik punya result, pergi buat receipt SPM tersebut dan make sure that adik-adik lulus dan dapat result yang okey. So adik-adik boleh join kami di Saito Security Academy. So saya harapkan bagi mereka yang mungkin rasa tak bernasib baik, alah result aku kurang elok, result aku tak okey, jangan sedih, jangan bimbang. Actually kita sentiasa ada peluang untuk membaiki result kita tu. Jadi cepat-cepat adik sementara ada masa ni pergi check balik sama ada saya tak tahu macam mana tahun ni mereka menjalankan paper Julai because of sekarang kita ada PKP, MCO. Tapi adik-adik boleh rujuk kepada pejabat pendidikan daerah untuk perbaiki result adik-adik. So adik-adik boleh sambung dekat Saito Security Academy. Soalan okey. Soalan berkaitan dengan adakah kita mempunyai kemudahan-kemudahan ataupun fasiliti pembelajaran lagi-lagi waktu PKP ni. Okey, untuk pengetahuan adik-adik semua, sekarang ni apa yang kita lakukan adalah because of Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan sebab COVID-19, Saito ready. Maksudnya kami bersedia untuk menjalankan kelas atas talian ataupun melalui online lah. Kita menggunakan satu platform open learning dan kita selalu kita menggunakan kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan para pelajar melalui WhatsApp ataupun Telegram ataupun melalui email. Kita akan make sure, kita akan pastikan bahawa pelajar-pelajar tidak ketinggalan. Okey, yang mana adalah sangat penting bagi kita untuk memastikan bahawa adik-adik tidak ketinggalan dalam pelajaran. Jadi kita punya digital platform yang mana kita boleh melakukan kelas atas talian. Bagi Saito kami tak ada masalah as long as adik-adik pun ada kemudahan asas, kemudahan internet, ada smartphone sekurang-kurangnya untuk akses pembelajaran yang dilakukan oleh pensyarah. Maksudnya kelas kita boleh lakukan dalam kelas kita boleh melakukan kelas itu, menjalankan kelas itu melalui atas talian. Tidak kira lah adik ada kat mana-mana. Adik ada kat kampung, adik duduk saja kat rumah, tak ada masalah. Kalau adik sambung study sekarang pun, adik daftar dengan Saito sekarang pun, tak perlu datang ke kampus pun tak ada masalah. Adik-adik dah boleh start kelas. Duduk saja kat rumah, kita start kelas melalui atas talian online. Yang penting adik-adik ada akses ke internet, yang adik-adik ada smartphone sekurang-kurangnya untuk buat semua tugasan ataupun berkomunikasi dengan pensyarah. Jadi pihak Saito kami sentiasa bersedia untuk memastikan bahawa pembelajaran itu sentiasa berjalan dan adik-adik ada peluang untuk mendapatkan pembelajaran yang kita tawarkanlah. Jadi persediaan kami kalau nak cari buku rujukan juga, kami mempunyai digital library.
Okey, yang mana kalau adik-adik risau, oh saya nak baca buku, nak cari buku rujukan, perpustakaan kami juga dijalankan secara digital. Kita ada satu digital library yang mana adik-adik boleh akses buku-buku dekat situ. Pihak perpustakaan also bersedia membantu adik-adik untuk bagaimana nak akses okey sumber-sumber rujukan ini melalui kita punya digital library. Jadi segala kemudahan itu ada. Okey, buat masa ni mungkin disebabkan kekangan dalam kawalan pergerakan ni, adik-adik tak bolehlah nak merasa belajar dalam lab, belajar dalam makmal apa semua kan. Tapi whatever it is, bila perintah kawalan pergerakan ini habis nanti dan adik-adik akan kembali ke kampus, adik-adik akan merasa semua benda tu. Seperti yang saya cakap, kita ada kemudahan-kemudahan kita. Kita ada lab, kita ada fingerprint lab, kita ada CCTV lab. So adik-adik juga boleh merasa belajar dalam persekitaran yang kita ada, kemudahan yang kita ada. Tapi untuk masa sekarang, kita menjalankan kelas melalui digital platform atas talian, tak ada masalah. Kalau secara face to face, okey, adik-adik duduk dalam kelas dengan syarahan daripada pelajar pun kita akan lakukan. Tetapi bila once PKP ini ditamatkan, maksudnya pembelajaran tradisional secara bersemuka itu buat masa ini tidak dijalankan. Tetapi kita bersedia, saya tu bersedia, kita take up the challenge. Kami juga menawarkan pembelajaran melalui atas talian. Jadi adik-adik tak perlu risau. Sekarang ni kalau adik rasa kat rumah tak ada benda nak buat, daftar dengan saya tu, masuk kelas, tak ada masalah. Kita masuk kelas melalui atas talian sahaja. Okey, ada yang bertanya berkaitan dengan loan. Okey, yuran pengajian, apakah adakah saya perlu bayar sendiri ataupun macam mana? Okey, untuk segala program yang ditawarkan di Saitu University College, especially di Saitu Security Academy, adik-adik kena tahu bahawa setiap program ditanggung dan dibiayai oleh PTPTN. Jadi adik-adik tak perlu fikir sepanjang 2 tahun 6 bulan belajar diploma, 3 tahun belajar degree, adik-adik kena bayar atau tidak. Okey, of course adik-adik kena bayar, tapi hanya bayar selepas. Okey, selepas adik-adik dah habis belajar. Jadi sepanjang adik-adik belajar tu, apabila PTPTN dah luluskan yuran pengajian adik, maka adik-adik perlulah pergi ke kelas, jangan miss kelas, jangan ponteng kelas. Okey, jalankan segala tugasan, enjoy your life as a student. Okey, adik-adik tak perlu fikir apa-apa. PTPTN tanggung semua. Okey, jadi apa yang adik-adik risau kat sini, saya rasa kita tak perlu ada that kind of mentality bila kita rasa oh amount tu terlalu banyak. Adik-adik kena ingat bahawa bila adik-adik sambung pengajian ini, okey, contohnya kalaulah adik-adik menyambung pengajian diploma, kosnya mungkin mengambil dalam anggaran 18,000 ke 19,000 satu kos. Okey, apa yang adik-adik perlu tahu adalah sekiranya PTPTN menanggung adik-adik punya pengajian ini, adik-adik rasa mungkin terbeban. Okey, terbeban nak bayar kemudian hari kan. Oh, 19,000 aku belajar 2 tahun 6 bulan, 19,000 it's too much for me, terlalu banyak. Adik-adik kena ingat bahawa bila kita belajar, kita ni sebenarnya invest. Kita ni melabur untuk melabur untuk masa depan kita. Jadi kalau adik-adik tengok 19,000, 18,000, 19,000 harga untuk adik-adik punya diploma itu yang ditanggung sepenuhnya oleh PTPTN. Bila adik-adik dah habis belajar nanti, sebenarnya adik-adik kalau ikut balik range gaji, let's say kalau adik-adik ada punya diploma mendapat gaji 2,000 sebulan, minimum 2,000 sebulan. Kita tengok, kita ambil contoh 2,000 kali 12 dalam setahun adik-adik dah boleh dapat 24,000. Jadi basically adik-adik sebenarnya dah invest untuk adik-adik punya gaji tu dalam masa setahun. Tapi kita tak adalah cakap yang adik-adik dapat gaji 2,000 aku kena bayar. PTPTN dah tetapkan sebulan mungkin bayar 100, 120, 150. Jadi tempoh pinjaman balik itu, bayar balik itu PTPTN dah tetapkan. Jadi apa yang adik perlu fikir adalah bila nak sambung pengajian tu, yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh PTPTN. Adik-adik tak perlu risau apa yang akan berlaku. Yang adik-adik perlu risau adalah kalau tak datang kelas dan tidak fokus pada pengajian. Jadi apa yang adik-adik perlu ingat, bila sambung belajar, jangan risau pasal yuran pengajian. Yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh PTPTN.
especially untuk diploma dan juga ijazah. Okey, untuk asasi masih percuma, okey, dengan syarat adik-adik sambung selepas asasi, adik-adik sambung kepada degree. Bila sambung degree tu pun PTPTN yang tanggung. Jadi adik-adik tak perlu fikir nak kena bayar berapa ribu apa semua. Adik-adik hanya fikir nak bayar benda tu bila lepas dah habis belajar. Jadi yuran pengajian memang for now sepenuhnya ditanggung oleh PTPTN. Jadi kalau adik layak untuk memohon dan mendapat pembiayaan PTPTN, jangan risau, adik-adik boleh memohon dan sambung belajar dekat Saito. Soalan seterusnya, ada yang bertanya berkaitan dengan pengangkutan dan juga hostel. Okey, berkaitan dengan pengangkutan dan juga hostel, memang ada disediakan. Untuk hostel sekiranya adik-adik mendaftar, ada promosi sekarang, adik-adik mendaftar ada dapat hostel percuma untuk tempoh-tempoh tertentu. Dan juga sama juga pengangkutan kami sediakan adik-adik daripada hostel nak pergi ke kelas, pengangkutan juga disediakan. Tapi kita ada pengangkutan awam because kita punya kampus di PJ itu kemudahan-kemudahan yang ada sangat banyak. Okey, bank almost kiri kanan depan belakang kita ada. Pengangkutan awam juga ada disediakan. Kita ada bus free, adik-adik boleh naik KTM, lepas tu naik bus free, tak ada masalah juga. Pengangkutan awam juga ramai. Kalau naik bas pengangkutan awam juga biasanya RM1. Okey, pergi balik RM2 satu hari. So itu antara kos lah. Kalau ni ada juga student yang sekarang ni gemar naik Grab sama-sama. So naik Grab, share duit untuk naik Grab pergi kampus. Jadi saya rasa ini bergantung kepada keselesaan student lah. Student prefer macam mana. But sekiranya adik-adik prefer untuk pengangkutan, sama ada pengangkutan disediakan oleh pihak kampus, pihak universiti, yes, pengangkutan ada disediakan, hostel juga disediakan. Dan persoalan adakah hostel itu selamat atau tidak, hostel kita di kampus PJ sekarang bertempat di Mentari Court. Kat situ environmentnya alhamdulillah insya-Allah selamat, yang mana kita ada warden menjaga keselamatan adik. Kita juga ada jawatan kuasa penduduk di situ yang memberikan kerjasama untuk sama-sama menjaga keselamatan penduduk dekat situ. Kita juga ada kawasan tersebut juga sentiasa ada rondaan yang dilakukan oleh pihak polis, pihak berkuasa. Jadi saya rasa berkaitan dengan hostel tu tidak perlu risau. Selamatnya alhamdulillah insya-Allah selamat. Dan memang buat masa ni kalau adik-adik daftar ada promosi yang mana adik-adik tak perlu bayar untuk tempoh-tempoh tertentu. Okey, adik-adik menginap dekat situ percuma, tak perlu bayar, tapi dalam tempoh-tempoh tertentu. After that, habis tempoh-tempoh tersebut adik-adik perlu bayar. Okey, adik-adik perlu bayar dan adik-adik perlu bayarlah. Dia ada amount yang bayar, tetapi kita akan make sure amount tersebut tidak membebankan para pelajar. Jadi pengangkutan ada disediakan dan hostel juga ada disediakan untuk para pelajar. Sekiranya adik-adik memilih untuk menyewa sendiri ataupun ni, tak ada masalah, terpulang juga kepada adik-adik. Tapi sekiranya adik-adik prefer untuk duduk di hostel mana-mana yang jauh daripada Sabah, Sarawak, daripada utara, daripada pantai timur, nak sambung belajar, jangan risau, hostel ada disediakan, pengangkutan juga ada disediakan. Saya ada soalan yang saya rasa soalan ni soalan agak mencabar juga. Okey, ada yang bertanya, bolehkah Saito guarantee yang pelajar-pelajar ni akan mendapatkan pekerjaan selepas habis belajar? Bila kita bercakap tentang aspek boleh dapat pekerjaan atau tidak, apa yang adik-adik perlu faham dan adik-adik perlu tahu adalah kami di Saito University College 100% akan memberikan yang terbaik. Maksudnya kami akan mempersiap sediakan adik-adik untuk memastikan adik-adik ni bersedia bila dah habis belajar nanti, adakah adik-adik ni ready untuk mendapat pekerjaan. Maksudnya apa yang kita lakukan sekarang adalah bila adik-adik masuk dalam tahun terakhir tu, kita ada satu program yang kita panggil finishing school. Dalam program ni apa yang kita buat adalah kita akan make sure kita polish
Okey, kita polish adik-adik untuk make sure that adik-adik bersedia. Kita akan ajarlah cara-cara, teknik-teknik nak menjawab interview. Kita juga ada kelas persediaan ataupun kelas khas English nak improve adik-adik punya komunikasi dalam bahasa Inggeris. Jadi sepanjang pembelajaran adik 2 tahun 6 bulan dan 3 tahun ni, apa yang kita akan make sure adalah kita akan make sure bahawa adik-adik bila dah habis belajar tu, adik-adik adalah seorang graduan yang berkeyakinan, seorang graduan yang tahan lasak dari segi mental dan fizikalnya, dan juga kita akan make sure bahawa adik-adik ini adalah seorang graduan yang berpengetahuan. Jadi bila adik-adik adalah seorang graduan yang confident, adik-adik adalah seorang graduan yang knowledgeable, dan adik-adik adalah seorang graduan yang orang kata tahan lasak ni tadi, maka kita akan make sure bahawa peluang pekerjaan untuk adik itu ada. Okey, sebab kita nak make sure bahawa pelajar-pelajar kita apabila habis, memang ramai tujuan orang sambung belajar adalah nak cari kerja. Okey, bila nak cari kerja tu diorang perlukan diploma ataupun ijazah. Tapi sekarang risau sama ada boleh ke Saito ni garanti nak dapat kerja. Kita tak cakap yang kita ni boleh garanti 100% adik-adik dapat kerja. Apa yang kita boleh bantu adalah kita akan membantu adik-adik untuk mempersiap sediakan adik-adik, supaya adik-adik nanti bila habis belajar, bila keluar, adik-adik memang ready untuk dapat apa-apa pekerjaan. Okey, kita of course kita akan bantu masuk final year tu kita akan arrange interview dengan mana-mana company, okey, yang ada industri partner kita yang baik dengan kita, dia akan panggil, dia akan mungkin akan ada satu sesi interview untuk adik-adik. Jadi terpulang bila kita bercakap soal pekerjaan ni, dia terpulang balik kepada diri kita sebagai seorang pelajar. Adakah kita mempunyai semua ciri-ciri yang ada untuk kita mendapatkan satu pekerjaan itu atau tidak? Jadi pihak Saito, kita nak cakap 100% kita garanti yang adik-adik ini akan dapat pekerjaan, itu adalah satu persoalan yang sangat susah. Even saya sendiri tak boleh nak garanti. Tapi saya boleh garanti bahawa adik-adik, sekiranya adik-adik sambung dekat Saito University College, dekat Saito Security Academy, bila adik-adik habis belajar, peluang pekerjaan untuk adik-adik itu lebih luas, dan orang kata peluang untuk adik-adik itu di-employ, diterima bekerja itu adalah lebih tinggi. Chancesnya lebih tinggi. Sebab apa? Kita make sure bahawa kita akan memastikan bahawa setiap graduan kita ni bersedia. Okey, employability ready. Maksudnya adik-adik ni bila dah nak keluar tu, kita akan make sure adik-adik semua dah ready, dah nak menghadap dunia pekerjaan apa semua. That's why sepanjang belajar tu kita akan bagi adik-adik pendahan kepada industri, okey, supaya adik-adik tak terkejut dan tahu bagaimana industri itu bergerak. Jadi bila adik-adik dah habis nanti, adik-adik orang kata lengkap semua. You have the knowledge, okay, you have the confidence, and awak-awak adik-adik semua juga adalah adalah graduan yang orang kata tahan lasak, graduan-graduan yang yes, I'm up for any challenges. Adik-adik akan ready untuk sebarang cabaran. Sebab apa? Kita akan make sure kita polish kita punya graduate, kita punya graduan sebegitu. Jadi jangan risau, belajar kat Saito, memang itu yang kita akan sediakan untuk adik-adik. Chances untuk adik-adik dapat job placement itu insya-Allah tinggi sekiranya adik-adik fulfill adik-adik punya 2 tahun sepanjang tempoh pengajian tu, 2 tahun 6 bulan 3 tahun tu, adik-adik melakukan apa yang patut, adik-adik pergi ke kelas, adik-adik belajar, adik-adik juga improve. Okey, masuk ke kelas English, kita improve kita punya komunikasi in English, adik-adik belajar, tingkatkan keyakinan diri. Semua benda tu kita ada offer kepada adik-adik. Jangan risau. Yang penting niat kita nak belajar, niat kita nak improve diri kita, niat kita nak cari pekerjaan tersebut, maka Saito akan membantu sebaik mungkin. 100% kita akan bagi kepada pelajar kita. Okey, komitmen untuk make sure that bila mereka habis, mereka akan mendapat peluang yang tinggi dalam mencari pekerjaan, insya-Allah. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan pada hari ini. Saya ucapkan adik-adik all the best, selamat berjaya
pada siapa-siapa yang berminat untuk menyambung pengajian di Saito, saya harap hari ini berdasarkan soalan-soalan yang diberikan, jawapan-jawapan yang diberikan, sekurang-kurangnya memberikan sedikit clarity ataupun jelas, adik-adik hari ini jelas tentang beberapa persoalan yang mungkin bermain di minda. Kalau adik-adik ada lagi sebarang pertanyaan, boleh saja menghubungi direct Saito University College, tak ada masalah. Jadi saya harap selepas ni adik-adik yang berminat tu bolehlah mendaftar di Saito University College, dan saya harap kita boleh berjumpa lagi dalam masa yang akan datang. Jadi terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, stay safe. Thank you.